Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Rakyat Malaysia tak kira di mana berada, sama ada berada di Perlis, Johor, di mana, di Sabah, Sarawak maupun di mana saja, mudah-mudahan kita semua akan sihat sejahtera dan akan sentiasa diselamatkan daripada wabak bala bencana daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya doakan juga mudah-mudahan kita semua akan mendapat rahmat di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak yang kita sedang jalani pada waktu ini, dan istimewa jalani dalam gaya PKP tahun 2020 insya-Allah. Baik, seperti biasa di USIM TV kita menyajikan pelbagai program yang menarik, termasuklah sentuhan jiwa ataupun program kerohanian yang anda saksikan bersama dengan saya ini. Baik, sebelum kita membacakan beberapa ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, elok kita bercerita tentang situasi cerita, mudah-mudahan mudah kefahaman kita kepada ayat Al-Quran dan hadis yang kita akan bacakan nanti. Ada satu cerita, tajuknya adalah 1000 marbles, iaitu 1000 guli. Ada seorang lelaki ni, dia menghimpun, dia membaca tentang beberapa unjuran umur manusia. Dia nampak unjuran umur manusia ni antara 60 ke 70 tahun. Maka dia pun kira umur dia sekarang sampailah umur 70 tahun, lebih kurang ada dalam 1000 hari lagi. Maka dia pun pergi beli 1000 biji guli dan masukkan ke dalam satu balang. Setiap hari dia ambil satu guli, satu guli, satu guli. Sampailah satu hari, gulinya hanya tinggal sebiji sahaja. Dan dia menyatakan kepada anaknya bahawa hari ini aku sedang mengeluarkan guli hidup aku terakhir, dan selepas ini hidupku adalah bonus daripada Tuhan. Kadang-kadang usia ni dia berlalu tu kita kadang-kadang tak perasan. Rasa macam muda lagi, tengok-tengok dah nak pencen dah lah. Rasa macam kita ni tahun 1, tengok-tengok dah tahun 4 dah, dia tak perasan. Tetapi yang tidak akan berubah iaitulah saat kematian kita. Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah Al-A'raf ayat 34, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dan bagi tiap-tiap umat itu ada tempoh yang ditetapkan. Maka apabila datang tempoh hayatnya, tidak dapat mereka kemudiankan walau sesaat, dan tidak dapat mereka dahulukan walau sesaat. Setiap daripada kita ini telah ditetapkan jodohnya, rezekinya dan ajal maut kita. Semuanya ada tempohnya. Dan ajal ini tidak akan dilambatkan walau sesaat dan tidak akan dipercepatkan walau sesaat. Semuanya ada waktu masing-masing. Sebab itu waktu kita nak menyambut Ramadan ni, macam-macam berita yang kita dengar. Ada yang meninggal dunia sebelum masuk bulan Ramadan. Ada tu saudara kita ataupun ayah ibu kita, adik-beradik kita yang mereka tak sempat nak masuk bulan Ramadan tetapi telah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tanya mereka nak tak masuk bulan Ramadan, semua orang nak. Kalau boleh nak mati dalam bulan Ramadan. Tetapi Allah Ta'ala ada waktu yang telah ditetapkan. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, anak Adam akan semakin tumbuh dewasa dan semakin besar pula bersamanya dua perkara. Pertamanya cinta kepada harta, yang kedua panjang umur. Hadis riwayat Bukhari. Umur hanyalah angka, bahkan ia satu muhasabah kepada kita sejauh mana kita memanfaatkan umur kita. Sebab itu kata ulama, Imam An-Nawawi contohnya, ulama yang meninggal pada usianya muda 40 tahun, tetapi keberkatan umurnya melebihi umur 40 tahun. Kitab yang ditulis banyak. Kalau kita fikirkan, tak mampu tulisan kitab yang begitu banyak ini dengan umurnya 40 tahun. Tetapi inilah orang yang memanfaatkan umurnya dengan jalan-jalan kebaikan. Akhirnya umurnya tadi telah melebihi hayat
ajal yang telah ditetapkan kepadanya. Kata Hasan Al-Basri, wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari. Tatkala satu hari hilang, maka akan hilang pula sebahagian daripada dirimu. Apabila sehari berlalu, kita tak boleh patah balik kepada hari yang sebelumnya. Hari itu telah berlalu dan sebahagian daripada diri kita pun sudah berakhir. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang yang umurnya pendek tetapi amalannya panjang. Ada orang umurnya panjang tapi amalannya pendek. Ada orang yang sudah meninggal tetapi amalannya masih hidup. Ada orang yang masih hidup tapi amalannya sudah lama meninggal. Ini satu muhasabah kepada kita. Ada beberapa orang sahabat Nabi yang mewakafkan, sebagai contohnya Abu Talhah Al-Ansari telah mewakafkan satu kebun kurma yang paling dia sayang kepada Nabi Muhammad SAW, kepada jalan Islam. Dan alhamdulillah sampai sekarang kebun itu subur sampailah pada waktu ini. Kemudian Uthman bin Affan telah mewakafkan telaga yang begitu bermanfaat kepada seluruh umat Islam. Subhanallah, sampai sekarang telaga itu masih ada. Itulah dinamakan sebagai wakaf yang hidup sampai sekarang. Sebab itu kita sebagai orang Islam, orang beriman, kena berfikir macam mana kita nak memanjangkan umur kita. Antara kaedah ataupun para ulama telah menyatakan bahawa ada beberapa hadis Nabi yang Nabi menyatakan bagaimana untuk memanjangkan umur. Antaranya daripada sabda Nabi Muhammad SAW, daripada hadis riwayat Tirmizi, la yaruddul qada'a illa ad-du'a wa la yazidu fil umuri illa al-birru. Kata Nabi, tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang boleh menambahkan umur kecuali amal kebajikan. Maka kalaulah kita buat banyak amal kebajikan, insya-Allah umur kita akan dipanjangkan. Satu lagi hadis daripada riwayat Bukhari, kata Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, sesiapa sahaja yang ingin dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia memanjangkan silaturahim. Buat baik pada orang, hubungkan silaturahim. Allah Ta'ala, insya-Allah Allah Ta'ala akan memanjangkan umur kita. Jadi mudah-mudahan ada manfaat daripada hadis dan juga ayat Quran yang kita bacakan tadi. Moga ia memberi manfaat kepada kita. Teruskan beribadah dalam bulan Ramadan. Moga-moga kita akan mendapat malam Lailatul Qadar. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.